Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna gamuk orang kita. Okey, kat sini saya nak terangkan apa benda yang depan saya ni, multimeter kan. Di mana yang korang dengar-dengarkan sebelum ni. Ini adalah multimeter. Multimeter ni paling penting untuk kita buat proses wiring. Tak kisahlah wiring rumah ke, motor ke, kereta ke. Kalau ada benda ni jadi senang. Membantulah, banyak membantu. Ataupun ada yang test pen light tu yang jenis connecting pada negatif tu kan. Kita cari positif semua tu. Yang tu pun boleh pakai. Tapi yang paling senang adalah benda ni lah. Benda ni kita boleh bacaan semua benda, sama ada AC ke, DC ke, connecting wire ke. Tak ada benda ni jadi susah. Okay, yang kita pakai selama ni, yang kebanyakan saya guna lah. Kita terangkan yang ni dulu. Yang ni pun dah sebenarnya dah hampir berapa tahun lah. Ni pun saya beli dekat DIY. Dekat DIY tak mahal mana lah, murah. Dalam Shopee pun lagi murah. Ini brand biasa je. Janji kita penting ni lah, dia ada 2 wire. Yang ni pun dah putus lah ni, saya sama-sama balik lah. Okey, 2 wire ni untuk kita connecting kepada DC ataupun AC. Kat sini kita ada 2, kita boleh tengok. Ini adalah AC voltage, DC voltage. Bermaksud DC ni maknanya direct current voltage. AC ni, alternating current voltage ni, dia lebih kepada macam api tu besar dan tidak sekata. Maknanya bukan kata api tu tetap. Kalau kata 15 tak ada. Dia akan jadi 8, 10, 15, 14, 13, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau DC ni, kebanyakan electrical pakai, dia akan tetap. Kalau macam 210 je, dia tak akan jadi tinggi sangat. Bila kita guna baru dia akan drop sikit. 210 dia akan drop 209, 208 macam tu je. Dia tak akan jadi macam ACV. ACV ni kalau kau tengok sini pun dia akan bacaan sampai 700.5 je. Sebab paling tinggi lah ni. Kalau motor kebiasaan kita akan guna 200, kita akan pusingkan mood ni lah. Ni bateri dia tak ada dah lama sangat. Jadi dia akan menggunakan 200 ni untuk motor kita, daripada api coil ke, pergi ke kita punya rectifier ke, untuk convert kan. Jadi inilah pakai daripada ACV ataupun lampu yang asal motor, kebanyakan guna daripada direct coil magnet dan dia menggunakan ACV, bukan menggunakan DCV. So kalau korang DCV, apa yang terjadi kalau korang guna DCV tapi wire tu ACV? So bacaan ni takkan bacaan yang betul. Dia akan jadi mengganggu kita punya multimeter. Sebab bacaan DCV ni adalah bacaan yang tetap dan api dia tu tak kasar macam ACV. Lebih kurang macam tu lah nak cerita supaya korang senang faham kan. Kat sini saya bukan nak cerita benda ni. Saya ada beli satu lagi benda. Tu boleh tengok kat sini, saya ada beli yang brand biasa je. Yang ni pun brand Cina juga saya rasa. Okey lah, boleh pakai, saya rasa lah. Sebab benda ni dah rosak, so saya beli yang baru. Kita unboxing dulu, tengok apa yang ada kat dalam ni. Macam biasa, dia akan bagi kita punya manual, operator, instruction manual, digital multimeter. So kat sini korang boleh baca lah apa benda. Mesti wajib baca dulu. Kalau kata kita nak buat wiring, kita kena wajib tahu sebelum kita menggunakan produk ni. Sebab wiring ni tak boleh main-main. Dia tak sama macam kita main block ke, head ke, yang tu lain. Yang ni berproses daripada kita punya parang. So kat sini dia bagi 3 benda. Manual, dia punya alat multimeter dia tu, dan juga kabel. Okey, kat sini kita review tengok bagaimana keadaan kotak. Jangan buang mata. Okey, kita tengok dulu apa yang dia bagi. Kalau kita tengok elok, bacaan dia ni sama je. Dia punya bacaan dia pun sama, tak ada lari. Kalau kat sini, kebiasaannya kalau kita akan gunakan kabel, kita nak masuk kat mana? Sebelum kita pergi ke alah-alah ni kan, kat mana kita nak cucuk kabel hitam dan mana kabel merah. Okey, kat sini kita buka lah kabel ni. Okey, dia bagi 2 urat macam ni. Ada yang merah dan ada yang hitam. Okay, kalau korang tengok dekat multimeter punya barang ni, dia ada dia punya COM. Maksud apa saya tak tahu lah. Tapi biasaan COM tu adalah titik untuk kita pasang yang wire warna hitam. Korang masukkan je. And then warna merah, dia tulis macam huruf V ni. Kalau korang tengok ni sama je. Okay, saya pun tak pernah menggunakan huruf 10A ni. Saya menggunakan huruf V je. Sebabkan wire dia macam ni. So sebelum kita memulakan proses seterusnya, kita akan masukkan kita punya, ada bateri ke tak ada ni. Cara nak masukkan bateri, kita buka dulu. Yang ni best satu dia ada guard dia. Kadang-kadang multimeter ni jangan bagi jatuh. Kalau jatuh je confirm benda ni akan rosak. Sebab sensitif sangat. Benda dalam dia, kalau korang tengok material kat dalam dia memang sensitif. Dia ada stand. Bateri pun tak bagi kedekut betul. Tak apa, kita pakai bateri yang saya ada.
Deng. Dia pakai bateri jenis ni 9 volt ni saya rasa ni. Tak kisahlah bateri apa pun, nyanyi korang tahulah bateri ni dulu kalau kita kecil-kecil orang letak lidah kat lidah ni kan. Letak lidah tu dia ada spark lah. Kita pasangkan dulu bateri dia. Mesti korang tahu ni lah. Tak payah lagi tahu lah. Okey. Selepas kita dah pasang tu, kita akan masukkan balik ke dalam kotak dia. Yang bestnya ada stand ni, senang kita buat kerja. So kita parking je kat mana-mana, kita boleh stand macam tu. Sebelum tu kita pasangkan dia punya guard dia. Jangan silap, ada titik. Ini brand murah je sebenarnya, tapi boleh pakai lah untuk kita buat projek motor, kereta ke apa kan. Wiring rumah pun saya pakai benda ni. Kalau tak ada benda ni, saya nak wiring rumah tak berani. Pasal apa tau, kita nak detect api tu lebih baik pakai benda ni. Sebab test pan tu, iyalah, test pan ni salah satu benda yang membantu kita untuk wiring. Tapi benda ni lagi baik sebenarnya. Kita boleh tahu voltage untuk kita punya wiring tu berapa. Kalau tak ada benda ni, memang susah nak buat kerja weh. Kita kosek-kosek dulu sikit pasal benda ni. Kalau korang tengok kat sini, kalau macam ni dia ada tulis DCV kan, ACV, nampak tak? Tapi kedudukan dia sebenarnya tak jauh lagi, memang sama je. Okey, kalau tengok kat sini 200 dengan 600, yang ni 200 dengan 750. Okey, kalau kita tengok kat sini sama juga. Okey, 200M, 2000, 20, 200 dan tapi ini adalah 1000 dan ini adalah 600. Tak ada masalah, sama je. Kalau macam yang ni, kalau kau tengok ada logo. Sekejap, kalau kau tengok ada logo macam anak panah tu, ada right tu kan. Macam ni lah. Saya cerita sambil kita buat projek lah, lagi senang kan. Sebab nanti kalau kita tak buat, susah nak faham. Okay, kita ambil contoh, kita ambil satu wire. Kita cari wire yang pendek. Ini adalah wiring. Wiring rumah lah. Wiring rumah yang saiz 40 tak silap saya. Wire ni sedap pakai projek wiring motor ke, untuk benda yang memakai kuat. Okey, kita pergi terus ke projek seterusnya. Kita buka kepada sini. Saya nak terang benda ni dulu. Kalau di CV ke apa ke, nanti kita boleh terang. Panah ni kalau kita buka kat sini, dia akan keluar nombor 1. Ni lampu Oh, ada lampu. Okey, macam mana kita nak pakai benda ni? Contohlah, wiring kita tu, kita dah jumpa kepala dia. So kita nak tahu sama ada wiring kita putus kat dalam ataupun tidak. Bila wiring ni, kalau dia putus kat dalam, kita tak nampak tau. Apa tujuan benda ni? Ni adalah konektor untuk wiring. So kalau kita masuk macam ni, satu lagi merah, kita masuk macam ni. Kau boleh nampak? Bermaksud ada arus. Bermaksud ada arus. Kalau tidak, dia tak ada arus ni. Kita tak ada bunyi. Nampak? Wire ni dalam dia masih okey. Kalau tidak, memang takkan bunyi. Ni sebagai contoh je lah. Bukan kata benda berhidup pun tak ada. Nampak? Bagaimana perasaan anda? Senang ke susah untuk kita detect wire kita putus, tak kuat ataupun sebagainya? Kalau tak kuat, dia akan berganggu macam ni lah. Contohlah kalau wire ni tak kuat, jadi macam tak ngam kan. Tapi kalau wire tu ngam, dia akan jadi macam ni. Dia akan bunyi tu kira fit, dan kemungkinan point dia tu akan jadi satu je lah, sebab tak rosak kan. Itu satu benda yang banyak membantu saya daripada segi wiring. Kadang-kadang orang hantar motor, kita tak tahu apa masalah motor tu. Dia tak pernah cerita pun pasal dia punya CDI ke apa ke. Kita tak tahu punca api tu kasar ke macam mana. Tiba-tiba dia hantar motor terus rosak. Jadi kita nak kena cari satu-satu, memang susah. Dia alat ni banyak bantu saya lah. Saya akan detect dulu dia punya wiring. Contohnya bila kita pakai wiring starter. Starter ni wiring dia besar. Saya tak ada contoh kan. Boleh lah. Okay. Wiring ni untuk api speaker lah. Kita masukkan kat sini. And then kita nak masukkan kat sini. Sekejap. Okay, kalau kita tengok tu, nampak? Dia akan ada pergerakan. Sebab wire ni besar kan, so dia akan ada pergerakan lah. Jadi kat sini, semak lah pula saya tengok. Kat sini kita nak terangkan pasal benda ni lah. Kalau kau nak beli, kau beli yang jenis ni. Pasal apa tau, dia ada sound. Tapi yang ni tak ada speaker. Jadi susah kita nak bekerja kan. Kalau macam ni ada speaker, so senang lah kalau nak buat kerja. Satu lagi ada lampu. Lampu ni tak ada function mana pun. Saya pun tak gunakan lampu rasa. Sebab kita buat komen ni dalam keadaan cerah, bukan kata gelap. Okay, kalau kat sini kita ada stand macam ni, jadi senang buat kerja. Benda ni pun kalau korang boleh baca, korang kena rajin-rajin lah.
Troker. Sekejap je korang baca sendiri. Kalau korang tengok sini dia ada, nampak tak, DC current ni, dia ada DC current. So dia ada AC current, dia ada AC voltage, DC voltage. So korang boleh check lah kat sini. Resistant ni banyak bantu. Semua ni ada kat sini, kau kena baca lah, kena hadam elok-elok. Dia cakap lagi ada simbol untuk dangerous voltage. Kalau voltage tu terlebih, macam-macam lah kan, kena baca, wajib baca. Saya kaji benda ni, saya belajar benda ni, so saya baca. Yang baru ni belum lagi kaji. Terusnya adalah untuk DC voltage lah. DC voltage ni kebanyakannya yang pergi kepada kita punya rectifier, dan rectifier ni sebenarnya dia convert daripada AC kepada DC je. Tugas dia. Okey. Bukan kata motor kita ni tak ada AC apa, tak ada. Semua AC akan di convert kepada DC. Untuk apa? Untuk kita charge bateri. Charge bateri dia kena menggunakan, wajib menggunakan api yang stabil. Kalau tak menggunakan api yang stabil, takkan boleh charge. Pasal benda ni dia tak boleh main-main, dia tak boleh nak sekejap guna AC kan, nanti 8 voltage tiba-tiba jadi 10, 12, 16, 17. Jadi tak boleh. Dia kena convertkan pada AC tu, convert kepada DC. Api tu dah stabil, terus kepada bateri kita ataupun wiring kita, motor kita, CDI apa semua menggunakan api DC. Okey. Saya nak terangkan lebih panjang lagi tak boleh, sebab video ni pun dah lama sangat saya rasa. So kalau korang nak beli, bolehlah beli benda ni. Okey, kalau tujuan untuk, kalau korang nak main betul-betul wiring, korang kena ada benda ni, wajib ada. Kalau tak ada benda ni memang susah nak buat kerja. Saya pun sekadar membantu, bagi info pada anda semua supaya anda terus buat cek sendiri motor. Lagi baik sebenarnya bagi hantar kedai ni, kadang-kadang susah menyusahkan kita kan. Kita belajar sendiri lagi untung sebenarnya, macam-macam benda kita boleh tahu kan. Saya berpuas hatilah dengan produk ni. Kalau korang nak beli produk ni, saya boleh bagi link kat bawah, nanti korang cari link kat bawah. Benda pun tak mahal mana. Ada yang mahal, kalau kau nak beli mahal pun tak kisah. Ada yang sampai 30, ada yang sampai 100 lebih, ada yang sampai 500-600 pun ada multimeter. Yang ada claim tu pun ada. Yang ada claim tu kebiasaannya saya menggunakan untuk wiring lah. Kita detect sama ada claim kita tu dalam wire kita tu okey ke tak okey, berapa voltage yang ada. Yang tu lagi bagus. Dia kepit je dalam ni, dia akan boleh detect berapa voltage dalam wire ni. Tu lagi baik lah. Tapi kalau untuk motor ni, bagi saya pakai yang ni pun dah cukup baik lah. Tak perlu pakai yang mahal, tak perlu pakai yang branded sangat. Kita pakai yang brand Cina je. Tapi boleh pakai seperti mana yang saya pakai sebelum ni pun dah hampir berapa tahun lah. Saya lupa lah. Saya ingat bertahun-tahun lah. Tak ada masalah pun. Dia cuma baru ni dia jatuh. Masa saya cek motor customer tu, dia jatuh. So jatuh tu dia jadi macam gila sikit. Pasal apa tau, bila kita detect tu, bila enjin hidup, jadi bacaan dia tu tak apa nak sekata lah. So saya beli yang baru supaya kita boleh buat lebih kerja lebih sedap lah. Takat tu saja saya terangkan pasal multimeter. Banyak lagi benda yang kita boleh pakai pasal multimeter ni. Memang wajib saya pakai benda ni. Saya akan bawa kepada, kalau saya nak buat wiring elektrik kan, saya akan bawa benda ni supaya senang kan. Elektrik pun saya akan pakai 200 je. Okey, saya tak pernah lagi pakai 600. Saya pakai 200 je. Tetap dia akan baca lebih kurang dalam 210, 215 ke, tak ada masalah pun. Kalau kata bacaan macam mana kita nak baca, okey contoh motor kita tak sampai 15 volt, kita pakailah ACV ni 200. So bawah pada 200. Andai kata motor kita ni untuk DCV kita pakai 20 je, sebab tak sampai pun 15 kan, tak sampai 15. So kita pakailah yang 20. So bacaan dia ni akan jadi belas point berapa-berapa. So kalau ni dia akan jadi bacaan dia macam ni. Nampak tak? Dia jadi banyak kan, tapi kosong kurang. Ini bacaan dia cuma beza titik-titik je. Macam ni 200. So titik dia tu berbeza lah, bergerak kan. Tapi untuk motor ni pakai 20 je. Tak perlu pakai banyak pun. Okey, yang lain ni kita tak perlu usik lah. Benda ni untuk technician punya pakai. Lepas tu ACV pun sama juga, kita tak perlu pakai yang 600, kita pakai yang 200 saja. Sebab kita nak bacaan belas-belas je. Okey, itu sajalah untuk kali ni. Penat dan bebel, kita nak pergi buat projek sikit. Siapa yang nak beli, nanti saya kongsikan link kat bawah. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Penat. Baik apa cakap KL penat sikit. Kalau cakap dengan lu senang pula. Kita jumpa lagi di next video. Baik apa, jom